Terima kasih, Tan Sri. Saya terima usaha yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat mengenai de-dollarization ini adalah bagus. Tapi saya nak tanya mengenai apakah manfaat yang tertentu yang kita akan dapat, specific benefit yang kita akan dapat dengan proses ini. Dan pada kebelakangan ini dolar US berbanding dengan ringgit sangat jatuh, ringgit sangat jatuh dan oleh sebab itu harga barang naik. Masalah ini adalah macam mana ia dapat diatasi dan adakah kerajaan berpendapat ada sabotaj yang membuat perkara ini di mana ringgit jatuh dengan dahsyatnya. Silakan Menteri. Tan Sri, ya betul. Terima kasih Ibu Barat. Seperti yang kita jelaskan, sebenarnya kita lihat kekuatan mata wang tempatan sekaligus dengan kekuatan asas ekonomi yang lain. Kalau kekuatan ekonomi lain dari segi pelaburan, pertumbuhan, keyakinan itu jatuh, maknanya kesalahan itu harus dipikul semua. Tapi dalam kes ini, dia melibatkan semua negara. Dan saya sebut kalau ikut dari segi peratusan, yang paling tercorot adalah yen Jepun. Saya jawab tadi bagaimana di Amerika diadakan kebijakan keuangan Federal Reserve yang menaik melambung dari segi kekuatan memberikan kekuatan kepada dolar dan keputusan kita untuk tidak menggunakan semata-mata OPR untuk memperkuatkan ringgit. Jadi kenaikan kita basis point itu sangat rendah. Dan bila Amerika lakukan begitu, maka tarikan dana itu ke Amerika. Cara kita menyelesaikan tentunya tidak mudah kerana kebergantungan kepada dolar itu terlalu kukuh dalam financial infrastructure sekarang. Jadi cadangan, di antara cadangan itu yang disebutkan tadi tentang de-dollarization, seperti mana berlaku dengan saya ingat satu kejayaan yang agak baik kalau 1/4 atau 25% nilai dagang ekspor dan import dengan negara China itu dalam ringgit dan renminbi, maknanya 25% tidak bergantung langsung, tidak terkesan sama sekali dengan keputusan Amerika Syarikat. Kalau kita gunakan dolar, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dari segi kenaikan faedah itu akan memberi kesan negatif, adversely kepada negara. Tapi kalau kita mula perkembangkan, kalau pun tidak dapat sampai 50%, 30-40% dengan tiap negara, dia kesan itu saya ingat lebih kurang. So ada keperluan kita secara lebih agresif menekankan kepada negara-negara, terutama negara berkembang yang tidak bergantung langsung atau terlalu bergantung kepada ekonomi Amerika untuk lebih bebas dan merdeka daripada kebergantungan kepada dolar Amerika. Kerana keputusan Amerika itu tidak pedulikan sistem keuangan antarabangsa. Dia tidak pedulikan persefahaman dalam apa-apa rundingan antarabangsa. Dia hanya fikir kepentingan memperkukuh ekonomi Amerika. Walaupun kesannya itu tidak adil bagi negara-negara berkembang. Jadi ini yang dikatakan ketempangan sistem ataupun prasarana infrastruktur keuangan antarabangsa.